Selamat pagi. Ini pendedahan terkini daripada Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu negara ini. Saya sangat terkejut dan juga teruja apabila Anwar Ibrahim kata masalah besar negara di Malaysia bukan tentang kaum, bukan tentang ketidaksefahaman kaum, tetapi masalah utama dalam negara kita ini ialah berkaitan dengan ekonomi. Saya bila membaca isu ini, saya sangat terkejut, tapi pada masa yang sama, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri ini. Perdana Menteri kita yaitu Anwar Ibrahim. Dalam Malaysia, khususnya di bahagian Malaysia Timur, yaitu di Borneo, kita memang tidak ada masalah langsung dengan persefahaman kaum. Di Malaysia khususnya juga secara umumnya, tidak ada masalah kaum sebenarnya. Cuma yang menjadi masalah besar ialah apabila kaum dibawa-bawa, agama dibawa-bawa di dalam politik. Itulah yang menyebabkan seakan-akan munculnya masalah ketidaksefahaman kaum. Tapi jika diteliti dalam satu video yang saya pernah lihat di dalam TikTok yang pernah dibuat oleh satu kumpulan NGO anak muda, mereka membuat satu video sejauh mana orang menyayangi antara satu dengan yang lain berkaitan kaum. Nampaknya di Malaysia sebenarnya secara umumnya tidak ada masalah pun untuk kesepahaman kaum. Tiada masalah pun, semua okey pun. Cuma yang tak menjadi okey apabila politik membawa agama dan kaum. Itu yang dia jadi tak okey. Saya rasa anda setuju dengan perkara itu. Dan saya sangat setuju apabila Anwar Ibrahim kata masalah negara adalah ekonomi, bukan ketidaksefahaman kaum. Masalah yang dihadapi negara ketika ini adalah dari segi ekonomi dan takbir urus yang harus diberi fokus, bukannya ketidaksefahaman antara kaum, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Justru Anwar berkata, fokus kerajaan perpaduan pimpinannya adalah untuk mendapatkan kepakaran daripada golongan profesional tanpa mengira kaum atau fahaman politik untuk membangun dan mengurus sebagai satu pasukan. Kata Anwar Ibrahim, mari kita selesaikan perkara ini. Niat dan sasaran kami untuk memastikan reputasi dan keyakinan kepada negara dikembalikan, katanya ketika berucap pada majlis minum petang bersama jawatan kuasa kuil di seluruh negara di seri perdana. Saudara-saudara sekalian, Anwar berkata suhu ketajaman politik ketika ini perlu diturunkan supaya negara boleh bangkit semula dan membuat agenda pembangunan itu bersama. Apa yang diperlukan orang India, China, Sarawak dan Sabah untuk menyelesaikannya ialah keberanian untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan, untuk bangkit melindungi negara dan kepentingan rakyat, kata Anwar Ibrahim. Beliau yakin negara dapat bangkit semula lebih kuat dan hebat sekiranya ada kepercayaan, saling hormat menghormati, dan kasih sayang sejajar dengan konsep Malaysia Madani. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan di awal peringkat tadi, saya setuju dengan apa yang Anwar Ibrahim katakan ini. Yaitu masalah sebenar negara kita ialah ekonomi, bukannya ketidaksefahaman kaum. Kerana ianya berkaitan, sekiranya ekonomi Malaysia bertambah baik, urus takbir negara bertambah baik, tiada hal yang boleh dikaitkan lagi dengan kaum. Dan seperti yang saya kata tadi, kalau anda setuju tinggalkan komen anda. Isu kaum dan agama yang ada di Malaysia ini tidak akan menjadi masalah kalau tidak dipolitikkan. Kalau kamu setuju, sila tinggalkan komen anda. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tentunya, sejak akhir-akhir ini, selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ada saja tangkapan demi tangkapan yang dibuat oleh SPRM. Yang mengejutkan pada hari ini apabila SPRM menahan alias menangkap beberapa individu, 6 orang individu yang ditahan kerana rasuah RM 10.8 juta. Yang menariknya saudara, ini mengaitkan, ini ada kaitan dengan umrah. Bayangkan, sanggupnya orang-orang gila macam ini
memberi rasuah ada kaitan dengan agama. Sanggup mereka merasuah untuk mengaut keuntungan semata-mata mahu kaya yang ada kaitan pula dengan umrah. Mereka ini macam lintah daratan pada pendapat saya. Ikuti terus ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ini persoalan besar. Patutlah tiket penerbangan umrah mahal. 6 suspek ditahan SPRM rasuah RM 10,8 juta. Wah, ini bukan satu nilai yang kecil. Ini satu nilai yang amat besar dan mengejutkan kita. Bongkar sindiket rasuah pengagihan kota tiket penerbangan umrah membabitkan nilai RM 10,8 juta. Itu antara kerjayaan terbaru SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang mengesan aktiviti sindiket meningkatkan atau menentukan pengagihan kota jumlah tempat duduk penerbangan bagi agensi pembekal perkhidmatan umrah dengan meminta rasuah kononnya berbentuk komisen. Menurut sumber, 6 individu iaitu pengarah serta kaki tangan syarikat pelancongan di 6 syarikat ditahan SPRM dalam operasi khas di 4 negeri iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Kedah. Keenam suspek berusia antara 34 hingga 55 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang semalam. Sumber berkata sebuah syarikat dilantik sebuah syarikat penerbangan antarabangsa sebagai ejen tunggal untuk mengurus dan mengagihkan kuota tempat duduk bagi setiap penerbangan mengerjakan umrah. Modus operandi sindiket ialah mengenakan bayaran rasuah berjumlah antara RM50 sehingga RM250 bagi setiap kota tiket jemaah umrah. Bayaran ini bagi memastikan agensi umrah mendapat kota tempat duduk dan dalam setiap penerbangan dijadwalkan. Sindiket ini dipercayai sudah menjalankan kegiatan ini sejak tahun 2018 lagi. Dikatakan sebanyak 216.000 tiket diagihkan dengan bayaran rasuah sekurang-kurangnya berjumlah 10,8 juta katanya. Tambah sumber berkenan, baru-baru ini timbul isu berhubung kenaikan harga tiket penerbangan bagi mengerjakan umrah kerana terdapat sindiket yang memonopoli kota tiket dan penjualan tiket dengan harga yang tinggi. Agensi-agensi pelancongan umrah terpaksa membayar kos tambahan berbentuk rasuah ini bagi memastikan kota jemaah mereka mendapat tempat duduk penerbangan. Ini adalah antara faktor kenapa harga tiket penerbangan umrah tinggi katanya. Susulan itu, ke-6 suspek kini ditahan reman selama 4 hingga 10 hari selama 4 hari bermula 10 hingga 13 Februari bagi siasatan lanjut. Magistrate Irza Zulaika Rohainuddin membenarkan permohonan tersebut selepas pihak SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi ini.